Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Nurul Zahira Razi. Kita ikuti rangkuman berita utama hari ini. Konsep ekonomi madani akan menjadikan ekonomi Malaysia kukuh dan stabil di peringkat global. Malah jelas Perdana Menteri ia juga mampu meningkatkan kualiti kehidupan rakyat ke arah lebih baik. We have launched the Madani economy to boost the Malaysian economy and empower the people by addressing the various challenges and issues related to our competitiveness in the global area. The primary strategic thrust here is to restructure the economy towards making Malaysia a leading Asian economy and providing the people with the benefits to enjoy a better quality of life, elevating the status and dignity of the nation. Perdana Menteri berkata demikian pada ucap tama persidangan meja bulat Asia Pasifik ketiga di Ibu Negara. Kelantan merupakan negeri yang menerima peruntukan tertinggi bagi aspek pembangunan. Justru dakwaan bahawa negeri berkenaan dianaktirikan Kerajaan Persekutuan tidak benar sama sekali. Pandangan yang tidak ikut fakta. Saya dah bagi tahu peruntukan ke Kelantan paling tinggi. Kita bantu tempatan banjir, kita bantu bagi air. Patut dia tanya bagaimana pengurusan Kelantan. Sepatutnya pemimpin muda patut lebih berani membetulkan masalah dalaman dia di samping memberikan cadangan. Semua cadangan penting kerajaan negeri Kelantan saya telah terima. Tempatan banjir, air bersih, pembangunan negeri. Malah peruntukan yang diberikan oleh kerajaan perpaduan sekarang lebih banyak daripada kerajaan yang diberikan oleh PAS dan Bersatu masa mereka dalam kerajaan. Semalam menerusi debat model ekonomi baharu Malaysia bersama Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Sulaiman telah mendakwa Kelantan dianaktirikan dalam aspek peruntukan. Satu lagi peranti satelit Starlink dipasang di perkampungan orang asli di Hulu Kemensah di Ulu Klang hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil memaklumkan ia antara usaha mempertingkatkan kualiti perkhidmatan internet di kawasan pedalaman, terutama di kawasan berbukit. Saya juga telah mengutuskan surat kepada Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan, Menteri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid serta beberapa orang ahli parlimen yang untuk mendapatkan beberapa lokasi supaya beberapa set yang lain dapat kita letak di kawasan-kawasan yang terpencil, yang belum ada internet, dan kita boleh semak kemampuan unit-unit ini menyediakan perkhidmatan internet. Jadi dari segi sebelum ini UiTM kampus Cawangan Kuala Pilah di Negeri Sembilan telah menerima unit pertama bagi peranti satelit Starlink. Apa yang perlu kita jaga? Pengurusan air Kelantan Sdn Bhd mungkin dirombak sekiranya masalah air di negeri berkenaan berlarutan. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata, ketika ini kementeriannya berusaha mengadakan perbincangan terbuka dengan AKSB kerana isu itu melibatkan kebajikan rakyat. Akta Industri Perkhidmatan Air ada Seksyen 114. Seksyen 114 ini menyebut bahawa Kerajaan Persekutuan boleh, menteri boleh untuk menggunakan kuasa ini untuk mengambil alih sesuatu operator air itu di atas sebab-sebab yang tertentu, kalau ada sebab mendesak yang sangat ketara. Memang nak ambil ataupun nak invoke klausa itu adalah satu perkara yang bukan mudah. Bukan hanya boleh hari ini saya nak buat, tak boleh. Kita kena lalui proses. Sebab itu kita sekarang proses dia apa? Kita nak cuba bantu dulu. Kita adakan perbincangan, kita adakan dialog. Tetapi kalau kita tidak lihat sebarang kemajuan dan ia berterusan, kita tak boleh biarkan. Rakyat Kelantan berhak dapat air yang baik. Pada peringkat awal, peruntukan akan diberikan dalam bentuk geran bagi menyelesaikan isu tersebut.
Golongan belia perlu diberi ruang dan peluang membuktikan kredibiliti mereka sebagai bakal pemimpin masa depan negara. Justru suara hati golongan itu harus didengar dan diberi perhatian semua pihak. Ikuti perincian bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik, sememangnya belia merupakan tonggak kepada pembangunan negara dan golongan belia juga bakal menjadi pengganti kepada ketua keluarga, organisasi mahupun pemimpin negara. Dan pada hari ini saya akan menyelami hati dan juga harapan golongan belia terhadap pemimpin yang bakal menerajui N40 Kota Anggerik ini. Apa khabar bang? Khabar baik. Bang, mengenai penambahbaikan yang dikehendaki sebagai golongan belia, apa yang abang harapkan? Kalau penambahbaikan tu mungkin kita boleh cerita pasal Akta AUKU, iaitu yang sering mendapat tanggapan negatif lah pasal peranannya, dan isu untuk perkasakan TVET untuk belia ni, memberi banyak lebih kemahiran kepada belia-belia ni lah dalam program-program mungkin industri kecil untuk belia lah. Harapan abang kepada pemimpin yang bakal menerajui N40 Kota Anggerik ini? Okey, harapan saya supaya dia lebih fokus untuk isu perumahan generasi muda ni lah, dan memperjuangkan suara anak muda yang ada dekat Shah Alam ni. Sebab kita dekat Shah Alam ni, kita untuk generasi muda ni kita nak perumahan mampu milik. Bukan kita nak minta secara percuma, tetapi biarlah ia setara dengan pendapatan dan permudahkan urusan lah. Seterusnya kita nak dia seorang pemimpin yang senang didekati dan betul-betul dia memperjuangkan suara anak muda. Baik, terima kasih bang. Dan untuk makluman anda, bagi N40 Kota Anggerik ini menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara calon Pakatan Harapan Muhammad Najwan Halimi, calon Perikatan Nasional Muhammad Syukri Omar dan Parti Demokratik Malaysia Azad Akbar Khan. Dan selain itu, jumlah pemilih bagi N40 Kota Anggerik juga seramai 95,104 orang. Dan setakat itu saja laporan daripada saya. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Sam. Sabtu ini 1.5 juta pemilih berdaftar di Kedah menjadi penentu kepada kepimpinan mereka di peringkat DUN. Bagaimanapun hampir 15,000 pegawai, anggota polis dan tentera serta pasangan telah pun menunaikan tanggungjawab mereka pada undi awal Selasa lepas. Wartawan Fakhrul Razi Ismail di Alustar bersedia dengan laporan harapan penduduk negeri Jelapang padi itu. Fakhrul, silakan. Ya, berbaki kira-kira 30 jam saja lagi masa yang ada bagi calon dan parti-parti politik yang bertanding dalam PRU Dewan Negeri Kedah ke-15 untuk meraih sokongan para pengundi sebelum tempoh kempen berakhir. Dan pastinya sejak 29 Julai lalu, iaitu hampir 2 minggu, digunakan sepenuhnya oleh calon dan parti-parti serta penyokong mereka untuk meraih seramai ataupun sebanyak mungkin sokongan para pengundi di kawasan masing-masing. Dan bagi gabungan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN, kehadiran pemimpin utama parti seperti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berangkap pengerusi PH dan pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencetuskan semangat baru kepada gabungan itu untuk menawan kembali pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah. Manakala Perikatan Nasional PN pula turut membawa pemimpin tertinggi parti itu termasuk Presiden PAS Tuan Guru Tan Sri Abdul Hadi Awang untuk meraih sokongan. Bagi rakyat Kedah, apa yang dimahukan mereka adalah kestabilan politik, kemampuan kerajaan negeri untuk membawa atau meningkatkan sosioekonomi serta mewujudkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan antara yang dimahukan. Berikut reaksi penduduk Kedah yang sempat saya temui. Kita mahu satu kerajaan yang boleh tolongkan rakyat-rakyat. Bagi kita rakyat-rakyat hidup senang. Kalau boleh, kerajaan baru kita boleh tarik dua negaranya. Macam Europe, negara China semua. Pasal dia panggil teknologi. Memang okey, memang best. So, kita harap-haraplah kerajaan barulah boleh bagi kita rakyat-rakyat semua. Bagi kita hidup yang senang. Sebagai seorang anak negeri Kedah, harap-harap selepas pilihan raya ini, bukan negeri Kedah saja, Malaysia akan lebih maju, lebih stabil dan rakyat akan hidup lebih senang.
Saya berharap kerajaan yang bakal dibentuk dapat melakukan dasar-dasar yang bermanfaat lah kepada rakyat daripada segi kesihatan, pendidikan dan juga ekonomi. Kerana kerajaan yang proaktif bukan sahaja dapat memulihkan ekonomi, malah kerajaan yang proaktif dapat meluaskan skop pembangunan lestari dan juga dapat meningkatkan peluang pekerjaan serta memberi perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Jadi saya selaku anak muda sangat berharap kerajaan dapat membawa perubahan dan juga membantu kami dalam menempuh cabaran di masa akan datang. Kerana anak muda adalah nadi kekuatan negara. Apapun segalanya kini terletak di tangan 1,585,085 pemilih berdaftar bagi memilih pemimpin atau wakil rakyat mereka untuk mentadbir Kerajaan Negeri Kedah. Kalau hampa rasa hampa orang Kedah layak mengundi, jangan lupa 12 Ogos ini. Buatlah pilihan terbaik, pilihan di tangan hampa. Jadi sekian dulu laporan saya, Fakhrul Razi Ismail dari Negeri Jelapang Padi untuk petang ini yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fakhrul untuk laporannya. Cuaca tidak menentu di Terengganu ketika ini diharap tidak menjejaskan kelancaran proses pengundian PRU DUN ke-15 Sabtu ini. Orang ramai dinasihat sentiasa peka dengan perkembangan semasa cuaca menerusi kemaskini Jabatan Meteorologi Malaysia. Jamilah Hanim Jamil ada laporannya. Silakan. Ya, terima kasih. Pastinya masyarakat di negeri ini ingin mengetahui keadaan cuaca khususnya menjelang hari penting, hari pengundian 12 Ogos ini. Dan untuk itu saya bawakan khas pengarah MET Malaysia Negeri Terengganu, Tuan Rosli Zakaria. Jadi Tuan, di pihak Tuan, bagaimana jangkaan untuk keadaan cuaca pada 12 Ogos ini, Tuan? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pihak RTM kerana sudi menjemput kami untuk menerangkan sedikitlah berkenaan dengan keadaan ramalan cuaca pada hari mengundi pada 12 Ogos nanti. Jadi kalau ikut ramalan terkini lah yang dikeluarkan oleh MET Malaysia, kita untuk negeri Terengganu, kita menyangkakan pada pagi itu secara amnya cuaca baik di semua daerah. Tapi bila menjelang petang dan malam, kita menjangkakan semua daerah akan mengalami ribut petir pada hari berkenaan. Ya. Jadi di pihak Tuan mungkin ada nasihat kepada masyarakat yang akan keluar mengundi, Tuan? Okey, kalau tengok pada ramalan tu petang dijangkakan ribut petir. Jadi nasihat kami lah supaya kita membuat rancangan yang rapi dan sebaiknya untuk memastikan proses pengundian tu berjalan lancar. Dan saya yakin pada sebelah malamnya juga mungkin ada yang ingin mengikuti keputusan secara langsung mungkin di luar dan sebagainya. Saya menasihatkan supaya kita sentiasa peka dan cakna dengan keadaan cuaca sebab sekarang ni kan musim ribut yang kadang-kadang boleh menjadi ekstrim. Jadi kita pastikan kita sentiasa mendapatkan info terkini cuaca melalui laman web www.mat.gov.my dan juga melalui aplikasi kami di My Cuaca. Tuan, menjelang hari-hari terakhir kempen, Tuan, yang akan berakhir 11.59 malam esok. Okey, jadi mungkin ada Tuan nak nasihatkan kepada calon-calon khususnya untuk orang kata yang berkaitan dengan cuaca ni, Tuan. Okey, saya yakin sekarang ni malam esok kempen akan lagi lebih agresif. Mungkin sebelum kita memulakan sesi itu mungkin kita boleh dapatkan sedikit info cuaca, bagaimana keadaan cuaca mungkin boleh berlaku di tempat yang kita akan adakan program ceramah seperti mana seumpamanya lah. Jadi dengan itu mungkin sekiranya keadaan cuaca buruk berlaku, kita dah ada persediaan awal. Ya. Okey Tuan, terima kasih. Itu tadi antara penerangan yang saya rasa cukup terperinci maklumat yang perlu rakyat di Terengganu ini ketahui, khususnya keadaan cuaca untuk hari mengundi 12 Ogos ini. Itu saja dapat saya kongsikan. Kembali pada rakan tugas, silakan. Terima kasih Jamilah. 1,505 anggota dan pegawai polis Perak dihantar ke Kelantan bagi membantu penugasan PRU DUN di negeri itu. Turut diatur gerak 84 anggota trafik ke Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan Terengganu. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, peletakan anggota bermula hari ini sehingga Isnin depan. Jadi saya mengharapkan kepada pegawai dan anggota saya
daripada PDRM Negeri Perak yang bertugas di negeri-negeri yang menghadapi pilihan raya ini supaya bertugas dengan penuh integriti, berhemah, berdisiplin dan memastikan kelancaran perjalanan pilihan raya ini berlaku dengan baik, dengan teratur dan berjaya mengekalkan keamanan dan keselamatan semasa pilihan raya ini diadakan. Bagi membantu pendugasan di Terengganu, 687 anggota dan pegawai polis Kuala Lumpur dihantar ke negeri berkenaan. Mereka ditempatkan di 4 daerah iaitu di Besut, Setiu, Kuala Terengganu dan Hulu Terengganu. Pecahan penugasan telah pun disusun bermula dari tugas mengiring peti undi ke pusat mengundi, membuat kawalan keselamatan di pintu masuk setiap pusat mengundi, mengawal saluran, menguatkuasakan sepenuhnya Seksyen 3 dan Seksyen 26 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, mengawal lalu lintas dan juga mendirikan sekatan jalan raya. Dato' Azri berucap pada Majlis Pelepasan Anggota ke Terengganu di IPK Kuala Lumpur. Sementara itu, 478 pegawai dan anggota PDRM Melaka terlibat dalam bantuan penugasan PRU DUN ke-15 di Negeri Sembilan. Timbalan Ketua Polisnya SAC Mat Nazri Zawawi berkata, ia turut melibatkan 31 kenderaan terdiri daripada lori, van dan bas. Pegawai-pegawai dan anggota saya itu nanti akan membantu proses pengundian bermula daripada hari ini sehinggalah pasca pilihan raya nanti. Dan saya mengharapkan semua pegawai dan petugas itu akan berada dalam keadaan sihat walafiat, dapat menjalankan tugas masing-masing dengan penuh jujur, ikhlas dan berintegriti. Dan yang penting sekali, mereka perlu kekalkan tahap disiplin mereka dan juga bersabar dengan kerana ataupun provokasi daripada pengundi-pengundi ataupun penyokong-penyokong. Di Pahang, 881 pegawai dan anggota polis kontingen negeri itu digerakkan ke Terengganu. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Othman berkata, bantuan sumber manusia itu membabitkan 4 pegawai kanan dan 887 pegawai rendah. Petugas-petugas juga termasuk jugalah menjaga kawalan keselamatan di pusat-pusat mengundi dan juga di saluran yang telah ditetapkan. Jadi rasa saya itu sajalah, cuma nasihat pada mereka tadi untuk menjaga profesionalisme polis semasa menjalankan tugas dan mengikuti atau kita sebagai penguatkuasa undang-undang untuk memastikan keadaan pilihan raya berjalan dengan baik dan lancar serta selamat. Belanjawan 2024, mainkan peranan anda dengan memberi cadangan dan pandangan mengenai isu-isu berkaitan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan lain-lain. Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Cadangan yang terpilih akan dibentangkan. Jom bersama-sama kita menyumbang ke arah Malaysia yang lebih baik. Adakah anda mempunyai cadangan dan pandangan mengenai Belanjawan 2024? Kongsikan bersama kami di belanjawan.mof.gov.my. Jom kita bergerak ke arah Malaysia yang lebih baik. Baik, seterusnya kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia, Dr. Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca untuk petang ini dengan melihat kepada tinjauan cuaca semasa bagi semenanjung Malaysia. Pada ketika ini, hujan dari petir kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan negeri Perlis, negeri Kedah, pedalaman negeri Perak, pedalaman negeri Kelantan, Terengganu, keseluruhan negeri Pahang serta di Timur Johor. Dan keadaan hujan ini dijangka akan berlarutan sehingga
sehingga ke malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan hanya berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian barat di negeri Sarawak dan dijangka akan beransur reda dalam sekejap masa lagi. Manakala bagi ramalan cuaca malam nanti pula, di Semenanjung Malaysia, hujan dari petir lebih tertumpu di negeri-negeri utara dan pantai timur Semenanjung, dan menjelang ke awal pagi nanti, garis badai dijangka akan berlaku di kawasan perairan Selat Melaka dan berpotensi untuk memasuki kawasan daratan di negeri-negeri utara dan pantai barat Semenanjung. Manakala bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan dari petir hanya tertumpu di bahagian barat, pedalaman dan utara di negeri Sarawak, juga di bahagian pedalaman di negeri Sabah. Dan keadaan cuaca ini dijangka akan berlarutan sehingga ke awal pagi nanti. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara tumpuannya peningkatan kes rabies dan pengurusan bencana Sarawak antara yang terbaik. Langsung bersama Buma Win. Silakan Buma. Buma? Ya Zahira, terima kasih. Baik, sebelum itu kita ke perkembangan ini dulu. Mendiang pahlawan negara Meja Bersara Michael Riman Bugat selamat dikebumikan hari ini di Makam Pahlawan Jalan Taman Budaya di Kuching. Hadir ke majlis pengebumian Panglima Divisyen Pertama Infanteri Malaysia, Major Jeneral Hassan Embong, bekas Panglima Medan Timur, Lieutenant Jeneral Datuk Stephen Mundau, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Baklan Bangik dan Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Malaysia, Major Jeneral Zambri Jeffrey Darus. Turut hadir bekas Panglima Medan Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Bersara Datuk Seri Zaini Muhammad Said yang juga penerima pingat Seri Pahlawan Gagah Perkasa. Walaupun sedih dengan pemegrian mendiang, namun bangga dengan pengorbanan serta perjuangan mendiang dalam mempertahankan kedaulatan negara. Saya sedih di atas pemergian beliau yang tidak saya jangka. Tapi dalam masa yang sama amat berasa bangga bahawa dia dalam hidup dia yang singkat telah berkorban untuk negara, telah berjuang baik di Sarawak maupun di Semenanjung, ya. Dan masa di Semenanjung tu dia kumpulan dia dengan Datuk Kanang Anak Langkau sebenarnya di bawah pengurusan saya juga. Masa tu saya Brigade Major di markas 2 Brigade di Ipoh, Perak. Ya, jadi itu salah satu kawasan operasi dia. I will miss him
saya akan kehilangan dia. Mendiang 71 tahun merupakan penerima pingat Panglima Gagah Berani PGB menghembuskan nafas terakhir kira-kira 9 pagi Isnin lalu selepas beberapa tahun mengidap penyakit buah pinggang. Sewaktu berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia, mendiang yang merupakan rakan sepasukan Datuk Kanang Langkau, seorang lagi penerima PGB, telah terlibat dalam beberapa pertempuran sengit dengan pengganas komunis dalam tahun 1970-an. Dalam satu pertempuran di Gopeng, Perak pada 1 Jun 1979, Michael Riman telah terkena tembakan di tangan kanannya yang menyebabkan kecacatan kekal. Baik, Sarawak merekodkan 15 kes rabies dalam kalangan manusia termasuk 13 kes kematian dari Januari hingga 7 Ogos tahun ini. Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Oi Chu Hak menerusi kenyataan memaklumkan ini merupakan peningkatan ketara berbanding hanya 8 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Daripada 15 kes tersebut, 5 kes dilaporkan di Sibu, 4 di Serian, 3 di Kuching, 2 di Bintulu dan 1 di Samarahan. 11 kes yang dilaporkan tahun ini mempunyai sejarah gigitan anjing, 2 kes digigit atau dicakar kucing, manakala 2 kes tidak mempunyai sejarah pendedahan yang jelas. Dr. Uy mendedahkan daripada 13 kes yang mempunyai sejarah digigit anjing dan dicakar kucing, 8 tidak mendapatkan rawatan dari mana-mana fasiliti kesihatan. Setakat ini sebanyak 70 kes dengan 63 kematian telah direkodkan di negeri ini sejak rabies diisytiharkan sebagai wabak pada Julai 2017. Dalam perkembangan berkaitan, Dr. Uy memberitahu Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah menubuhkan pos bait klinik di 64 buah kemudahan kesihatan awam dan 29 buah fasiliti swasta di seluruh negeri bagi meningkatkan akses kepada rawatan dan vaksin anti-rabies. Terdapat juga 11 buah hospital yang turut memberikan perkhidmatan suntikan rabies immunoglobulin RIG kepada kes-kes berisiko tinggi. Menurut Dr. Uy, susulan peningkatan kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak, orang ramai diingatkan agar sentiasa mengambil langkah pencegahan bagi mengelak jangkitan rabies. Sekiranya digigit atau dicakar haiwan atau mukosa terkena air liur haiwan, orang ramai mesti mencuci luka tersebut dengan segera menggunakan air mengalir dan sabun sekurang-kurangnya 15 minit. Selain segera mendapatkan rawatan di pos bait klinik atau fasiliti kesihatan terdekat dan mendapatkan vaksin anti-rabies lengkap mengikut temujanji yang diberikan. Dalam pada itu, pemilik haiwan peliharaan perlu membawa anjing atau kucing peliharaan untuk suntikan anti-rabies setiap tahun kerana suntikan vaksin rabies pada haiwan boleh mengelak manusia daripada dijangkiti rabies. Saudara, Sarawak diakui sebagai antara negeri yang terbaik dan kehadapan dalam persediaannya menghadapi bencana. Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pelaksanaan Operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Mio Ismail Mio Akim berkata, ini termasuk persiapan dari segi aset dan logistik. Mior memberitahu sekretariat dan agensi-agensi berkaitan juga sentiasa bersiap sedia dan arif akan tanggungjawab atau peranan masing-masing. Alhamdulillah, Sarawak sebenarnya tahniah dari segi persiapan. Sarawak adalah negeri yang terdepan. Ya. Tapi walaupun kita sudah saya buatlah sebagai peringatan. Bukan makna kalau nak orang kata dari segi persiapan Sarawak ni antara yang terbaik lah. Tapi kita yang terbaik kita jadikan lebih baik kan. Jadi lebih baik. Penganjurannya juga akan dipertimbang untuk diadakan di luar Kuching pada masa akan datang. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan penutupan bengkel penyelarasan operasi dan pengurusan bencana di Kuching. Terdahulu dalam ucapan ringkasnya, beliau menegaskan kerjasama erat antara semua agensi terlibat penting bagi memastikan pengurusan rakyat yang terjejas akibat bencana adalah di tahap terbaik. Bengkel 2 hari berkenaan merupakan anjuran NADMA dengan kerjasama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri. Ia dihadiri 125 pegawai dan anggota dari Sekretariat dan Agensi Tindak Balas di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara.
Polis Kuching berjaya menangkap seorang penjenayah tegar curi kenderaan di Kuching semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmond Bajah berkata, lelaki tempatan berumur 35 tahun itu ditangkap sepasukan polis dari tim D4, bahagian siasatan jenayah bersama Counter Aggressive Team Ibu Pejabat Daerah Kuching di sebuah rumah di Jalan Matang sekitar 2 petang. Suspek ditangkap berkaitan kes curi kenderaan di kawasan persiaran Penhok, Kuching. Polis berjaya merampas sebuah kereta jenis perdua kancil dan pelbagai peralatan dipercayai digunakan suspek untuk tujuan curi kenderaan. Hasil ujian air kencing mendapati suspek positif dadah dan turut mempunyai 7 rekod lampau berkaitan jenayah dadah, pecah rumah dan kekerasan. Kes disiasat di bawah Seksyen 379A Kanun Keseksaan. SCP Asmon menerusi kenyataan media turut memaklumkan dalam tempoh Januari hingga Julai tahun ini, pihak polis telah menangkap 61 orang suspek bagi kes lejang curi kenderaan dengan 10 suspek dikategorikan sebagai tangkapan berulang. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Seterusnya kembali bersama Zahira untuk berita selanjutnya. Zahira, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Baik saudara, kita ke negeri di bawah bayu. Antara fokusnya, 2 rang undang-undang diluluskan Dun Sabah. Perinciannya terus bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Silakan Konstantin. Baik Zahira, 2 rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 yang melibatkan RUU Enactment Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan Pindaan 2023 dan RUU Biodiversity Sabah Pindaan 2023. Speaker Dun Sabah, Datuk Seri Panglima Kazim M. Yahya mengumumkan perkara itu selepas RUU berkenaan dipersetujui majoriti anggota Dun selepas bacaan kali ketiga. Terdahulu ketika membentangkan RUU tersebut, Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, RUU berkenaan bertujuan meminda enakmen Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan Pindaan 1978. Beliau berkata RUU berkenaan merupakan undang-undang bagi kawalan pelesenan urusan pemajuan perumahan di Sabah dan berperanan untuk melindungi kepentingan pembeli rumah. Enakmen itu berkuat kuasa selepas diwartakan dalam Warta Kerajaan. Sementara itu, RUU Biodiversity Sabah Pindaan 2023 yang dibentangkan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir bertujuan memperkasa aktiviti pemeliharaan, penggunaan lestari pengurusan, penguatkuasaan serta hal-hal berkenaan akses dan perkongsian faedah hasil daripada penggunaan sumber biologi dan sumber genetik. Selain itu, RUU itu juga bertujuan mewujudkan pengarah Pusat Biodiversiti Sabah sekaligus membolehkannya berfungsi terus di bawah Jabatan Ketua Menteri dan bukan lagi di bawah Pejabat Hasil Bumi. RUU tersebut akan berkuat kuasa pada 1 September depan. Pertumbuhan ekonomi Sabah tahun ini diunjurkan semakin pulih dan berkembang pada kadar 4 hingga 5%. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Abidin Madingkir berkata, momentum pemulihan ekonomi negeri ini dijangka akan terus didorong oleh pemulihan semula sektor-sektor ekonomi utama iaitu sektor pelancongan, perlombongan dan pengkuarian, pertanian, pembuatan serta pembinaan. Tambah Datuk Abidin, selain itu ia juga didorong oleh pengukuhan pasaran buruh, kestabilan ekspor, peningkatan penggunaan domestik, perbelanjaan modal sektor awam dan swasta serta peningkatan projek pelaburan berimpak tinggi juga dijangka membantu dalam pemulihan ekonomi negeri. Walau bagaimanapun, perlu dinyatakan juga bahawa prestasi sebenar pertumbuhan sesebuah ekonomi negeri ini banyak bergantung kepada the dynamic economy, kestabilan politik serta faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhikan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Beliau mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nur menjawab soalan adun sebatik Datuk Hassan A. Ghani Pangeran Amir dalam persidangan Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu.
Terdahulu, Datuk Abidin memaklumkan keluaran dalam negeri kasar KDNK Sabah tahun lalu mencatatkan peningkatan sebanyak 3.7% berbanding 1.5% pada 2021. Peningkatan itu didorong oleh peningkatan ketara dalam sektor perkhidmatan yang merupakan penyumbang utama kepada KDNK iaitu sebanyak 49.5% dengan nilai ditambah sebanyak 40.6 bilion ringgit. Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS komited menjalin kerjasama dengan pelbagai pihak termasuk Majlis Belia Sabah dan Majlis Perundingan Negeri Sabah dalam mengadakan sesi libat urus mengenai peluang pekerjaan kepada golongan belia di negeri ini. Ini termasuk program KBSS Turun Padang Jelajah Belia di seluruh Sabah bagi mendapatkan pandangan dan pendapat belia secara terus bersama pemimpin dan belia akar umbi. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin bagaimanapun memberitahu pihaknya tidak memegang fungsi dalam menyediakan peluang pekerjaan ataupun menjadi ejen pencarian pekerjaan kepada belia menganggur, namun menyediakan grant untuk memperkasa belia. Selain itu, Persatuan-Persatuan Belia Akar Umbi juga dimaklumkan bahawa Kementerian Siar Ada menyediakan grant berjumlah RM5,000 kepada setiap persatuan yang memohon grant untuk mereka melaksanakan program ataupun aktiviti yang dirancang. Beliau menjawab soalan adu Nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin dalam sesi soal jawab persidangan Dun Sabah ke-16 di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Elron, pihaknya turut menyediakan bantuan dana menerusi skim Jaya Usahawan Belia Syabas kepada usahawan belia berumur 18 hingga 40 tahun serta memenuhi kriteria ditetapkan. Setakat ini 2,893 penerima skim tersebut yang diperkenalkan tahun lepas. Bantuan skim berkenaan akan diteruskan tahun ini dan permohonan akan dibuka tidak lama lagi. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM JPKA diminta menyediakan satu garis panduan bagi memastikan guru-guru yang diambil berkhidmat di Taska atau Tadika adalah guru bertauliah. Ia penting bagi memastikan mereka melaksana tanggungjawab diberikan dengan baik sekaligus mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Jadi saya minta supaya pihak Jabatan Kebajikan yang mengeluarkan lesen ini supaya memastikan bahawa guru-guru yang diambil ini adalah guru-guru yang betul-betul diberi didikan yang sepenuhnya untuk mengajar budak-budak ini. Sebab kalau tidak, mungkin semua ibu bapa akan hilang kepercayaan kepada guru-guru terutama sekali di sekolah-sekolah Taskah dan juga Tadika. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib ditemui pemberita bagi mengulas rakaman kamera litar tertutup CCTV tular yang menunjukkan tindakan seorang pengasuh Taska mendera seorang kanak-kanak di sebuah taman asuhan kanak-kanak di Luyang semalam. Datuk James yang kecewa dengan kejadian itu berkata beliau akan mengadakan perjumpaan dengan pengusaha Taska dan Tadika di bawah kementeriannya dalam tempoh terdekat bagi memberi peringatan dan nasihat demi memastikan insiden sama tidak berulang. Setakat ini terdapat lebih 300 Taska di seluruh Sabah berada di bawah pemantauan Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat. Sementara itu, Adun Luyang Pung Jinja yang meninjau Tadika berkenaan mahu pengusaha Taska dan Tadika menggunakan khidmat pengasuh profesional dan mempunyai sijil pentauliahan. So saya nasihatkan kepada sesiapa yang nak menjalankan bisnes sebagai ini penjagaan kanak-kanak ataupun Tadika, bukan sahaja pendidikan kena jaga dengan baik, tapi ada profesionalism dia untuk bagaimana jaga anak-anak. So supaya ibu bapa dia senang hati hantar anak-anak mereka ke Tadika swasta. 2 kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 323 Kanun Keseksaan berhubung kes berkenaan.
Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 masuk hari ke-5 hari ini meneruskan perjalanan ke daerah Nabawan dan Keningau sejauh 160 km melibatkan 4 perhentian. Perjalanan konvoi dimulakan dari perkarangan Dewan Datuk Seri Panglima Antanom Tenem. Dalam program Kibar Jalur Gemilang dan KMJG 2023 peringkat daerah Tenem, penolong pegawai daerah Tenem Yusri Ismail Yusof mengajak penduduk negeri ini mengibarkan jalur gemilang dalam menzahirkan semangat patriotisme. Kalau boleh kita janganlah sangat berkira untuk untuk kalau kita nampak bendera yang lusuh atau di mana-mana kita ganti dengan yang baru. Jalur gemilang ini sangat penting untuk generasi akan datang. Kita seharusnya menanamkan sifat sayang jalur gemilang dan otomatis secara otomatiknya kita akan sayang kepada Malaysia. Kita membawa bersama jalur gemilang untuk seluruh rakyat Sabah sama-sama dengan kita untuk menyemarakkan lagi dan menggelorakan dan seterusnya meningkatkan lagi rasa sayang kita kepada negeri kita, rasa bangga kita terus sama-sama mengibarkan jalur gemilang dengan penuh semangat, penuh kecintaan kepada negeri kita. Pelbagai acara diadakan sempena program ini, antaranya Derma Darah Merdeka, ceramah dan pemeriksaan kesihatan percuma, mini pameran dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan serta penampilan khas untuk Ngadau Tenem 2023. Sekian berita dari negeri di bawah bayu petang ini bersama saya Konstantin Pahlawan. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Zahira. Silakan. Baik, terima kasih Konstantin. Langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Fenomena air Sungai Pahang kering akibat cuaca panas melampau kali ini lebih teruk daripada sebelumnya. Kejadian menyebabkan kerugian besar kepada pengusaha projek ternakan ikan sangkar. Paparannya kita langsung bersama Rozihanis Abdul Rahman di Kuantan. Terima kasih. Fenomena alur Sungai Pahang kering di Kampung Pesagi di Cenur Maran berikutan cuaca panas melampau sejak April lalu menjejaskan rutin penduduk setempat. Kejadian kali ini jauh lebih buruk berbanding 7 tahun lalu, menyaksikan lebih banyak kawasan di sekitar kampung itu terjejas. Menurut Ketua Kampung Pesagi Abdul Rahim Yaakob, fenomena tersebut merangkumi kawasan lebih 3 km dan situasi itu bertambah buruk. Namun menafikan ia ada kaitan dengan aktiviti menyedot pasir di sepanjang Sungai Pahang. 2016 tak terau. Lebih yang ni. Yang ni lebih sikit. Sebab panas dia lah ya. Sebab saya kabur lain panas. Boleh. Saya orang kata orang kampung, orang kerja menoreh. Susu getah pun berbeza. Dia agak tidak macam dulu. Taklah kalau Encik perhati. Masa itu berbuah, ada yang jadi. Border dia ada jadi dalam kampung. Ada bunga banyak. Tapi tak lekat. Kering. Sebab kata panas kali ni, panas luar biasa. Fenomena juga menyebabkan kerugian kepada pengusaha projek ternakan ikan sangkar di Kampung Sanding hingga ke sempadan Kuala Wau. Dalam pada itu, Bilal Masjid Johari Abdul Rahman berkata, keadaan dihadapi ketika ini luar biasa berbanding sebelumnya. Yang dulu tak macam ni. Ini yang paling teruk ni. Sebab dulu ada juga sangkau-sangkau ikan yang belah hulu tu timbul. Itu boleh ada air. Sekarang ni semua angkat. Ikan tak boleh hidup dah air panas. Air terlampau cetek sampai paras lutut. Anak jati Kuala Lipis Pahang melakar sejarah dalam Influencer Book of World Records selepas berjaya melakukan kardio dan senaman angkat berat menggunakan lebih 20 peralatan selama 12 jam tanpa henti. Kejayaan KJ Prabakaran Tewar atau lebih dikenali Dr. KJ itu turut diiktiraf Malaysia Book of Records MBOR. Sebelum ni tak pernah orang. Saya dah berbincang dengan Educators World Record dengan Malaysia Book of Record. Tak pernah orang buat macam ni. Pernah buat, tapi dia buat group. Ada yang 48 jam, ada yang 24 jam dia buat group. Individual ni saya seorang lah, saya orang pertama buat.
Tambahnya, dia mengambil masa 8 bulan bermula November tahun lepas sebagai persediaan menghadapi acara itu. Dia turut mengamalkan diet pemakanan tanpa gula dan garam serta makan sebanyak 8 kali dalam sehari dalam kuantiti sedikit untuk membina kekuatan fizikal. Dr. KJ ditemui pada majlis penyerahan sijil Book of World Records menerusi wakil di Malaysia, Duta Besar Ketua Pengadil, Datuk Dr. Selain pembaharuan fasiliti perpustakaan dan kemudahan pembelajaran pelajar. Menurut Pengurus Besar Kanan Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Pahang, Datuk Halidan Mat Daud, setakat ini sebanyak RM50,000 hasil wakaf telah disumbangkan kepada kolej berkenaan. Usaha untuk memantapkan perpustakaan UCYP ini. Jadi untuk permulaan ini, kita sebenarnya nak mengusahakan dana sebanyak RM100,000 untuk kelengkapan di perpustakaan ini. Di bahagian pertama kita keluarkan dana sebanyak RM50,000 daripada tabung wakaf. Tabung wakaf ni disumbang oleh orang ramai lah. Jadi bila kita beri daripada tabung wakaf ini bermakna kita telah melaksanakan hasrat pewakaf, iaitu kita jadi tukarkan kepada buku dalam kes ini. Jadi mudah-mudahan buku-buku ini dapat dimanfaatkan oleh anak-anak kita yang belajar di sini. Akses penyaluran dana projek wakaf berkenaan di portal Wakaf Pahang turut dibuka bagi melengkapkan sasaran sumbangan RM100,000. Beliau berkata demikian pada pemberita di Majlis Sumbangan Pemantapan Perpustakaan UCYP di Kuantan. Turut hadir Naib Chancellor UCYP, Profesor Emeritus Datuk Dr. Ahmad Zainuddin. Sekian paparan wilayah Pahang, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Rozihanis langsung dari Kuantan, Pahang. Sebanyak 35 inisiatif baharu akan dikemukakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 pada mesyuarat khas Kabinet Isnin depan. Menterinya Dato' Ewan Benedict berkata, cadangan inisiatif itu hasil daripada turun padang dan lipat urus kementerian dengan anggota koperasi seluruh negara. 35 inisiatif termasuk subsidi pengangkutan bagi barangan kegunaan harian, program pembasmian kemiskinan, akademik isukan dan potongan cukai pendapatan koperasi. Selepas dimuktamadkan dalam mesyuarat khas Kabinet Isnin, ia akan dibentangkan dalam Parlimen September depan. Dan seterusnya kita akan mengadakan libat urus dengan Kementerian Kewangan dalam penyediaan belanjawan Malaysia Madani pada tahun 2024. Mesyuarat itu dijadualkan pada 4 September dan di situlah saya akan mengemukakan cadangan-cadangan melibatkan belanjawan, implikasi peruntukan misalnya kepada 35 inisiatif tadi. KUSKOP yakin ia dapat mengangkat kedudukan gerakan koperasi sebagai pemangkin kepada sektor ekonomi negara. Beliau hadir merasmikan pelancaran pembukaan cawangan Al-Rahnu Koguru di Kuala Terengganu. Penyedia platform media sosial memberikan kerjasama baik membantu memadam kandungan menyentuh isu 3R, agama, raja dan kaum sepanjang kempen PRU DUN ke-15. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Nii Ching bagaimanapun berkata, pemantauan berterusan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan PDRM bagi memastikan kandungan berkenaan tidak dijadikan bahan di saat-saat akhir kempen. Bantuan mereka untuk padamkan konten-konten yang sentuh isu 3R. Saya percaya tindakan susulan akan juga diambil oleh PDRM. Tetapi kalau dari segi tanggungjawab setakat ini, MC adalah dipertanggungjawabkan untuk ambil tindakan serta-merta, iaitu pastikan kandungan yang bertoksik ini bolehlah dipadam, di take down secepat mungkin supaya dia tak menjadi sesuatu perkara yang tidak diingini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan bantuan RM46,000 kepada 6 mangsa kebakaran di Parlimen Kulai.
Para pelajar IPT digalak untuk berpidato dalam usaha melahirkan generasi intelektual yang berfikiran kritis dan matang. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, kebolehan berpidato adalah kemahiran yang memberi banyak manfaat bagi melatih serta menjana idea yang bernas. Platform berpidato itu sendiri sebagai satu elemen untuk kita bangunkan keintelektualan pelajar, daya fikir pelajar, dan ini yang memang kita akan teruskan. Memang kita sangat-sangat galakkan, lebih-lebih lagi dalam masyarakat sekarang ni ada usaha-usaha untuk mengindoktrinasi dan mentaksubkan benda. Itu bertentangan dengan hakikat dan ciri-ciri pendidikan tinggi ataupun universiti. Kita bawa pelajar kita supaya mereka diberi ilmu, supaya mereka boleh berfikir, supaya mereka gunakan akal. Dia bertentangan dengan usaha kita kalau pada akhirnya mereka menjadi orang yang pak turut tak mau berfikir. Tambahnya, kewujudan kelab pidato serta debat di universiti ketika ini amat digalakkan sebagai proses memperkasa kemahiran mereka. Beliau berkata demikian pada majlis penutup dan pertandingan akhir pidato kebangsaan Bahasa Melayu Piala Menteri Pendidikan Tinggi 2023 edisi pertama di Universiti Sains Islam Malaysia. Kenaikan kadar skim subsidi harga padi SSHP menyuntik semangat lebih 8,000 pesawah di Krian, Perak. Rata-rata yang ditemui menzahirkan terima kasih di atas keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan mereka. Betul bagi semangat pada yang muda-muda ni kan, sebab saya tanya pun orang yang bawah-bawah dia kata baru semangat nak buat benda pasal naik kan, kalau tak ada macam tu ya kita nak di pun okeylah. Kerajaan membantulah. Kalau bak subsidi ni tu bagi orang kata pemangkin semangat lah untuk geng-geng muda yang banyak buat benda kan. Tarik lagi awak kata pemuda-pemuda kampung ni bagi semangat lagi buat benda. Walaupun belah-belah sini memang orang kata tanah teruk macam mana pun, mereka tetap semangat tak. Dia banyak membantulah. Harga padi dah 1,500, lepas tu subsidi lagi pertambahan 500 dari kerajaan, itu lebih membantulah kan pada petani. Alhamdulillah lah, dari berkata naik subsidi di 500 ni membantu lah. Kalau boleh tu saya minta kekalkan lah selama-lamanya lah subsidi tu. Di Kedah, kenaikan SSHP kepada RM500 membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap nasib pesawah. Inisiatif itu sedikit sebanyak dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Perdana Menteri. Sepatutnya benda ni lama dah dia bagi, tapi hingga ke PM10 ni baru disiar secara jelas lah. Dan apa yang saya harap benda ni akan memanfaatkan kepada semua petani. Sebelum ni pendapatan kuranglah sikit daripada dia dulu 350 saja. 150 lebih. Dapat meringankan beban keluarga lah untuk masa depan. Terima kasih banyak-banyaklah kepada kerajaan yang bagi perhatian kepada pak-pak tani macam kami ini. Jadi terima kasih banyak-banyaklah. Saya minta tuan-tuan tanah, kedai-kedai racun jangan ambil kesempatan untuk naikkan harga racun dan sewa. Alhamdulillah lah. Pasal kita lama sangat lah yang 360 tu memang lama. Dia bagi 500 ni alhamdulillah cukup lah. Jadi tambah pendapatan kita lagi. Memaknakan erti kemerdekaan penting ke arah membina sebuah negara yang sejahtera. Jelas Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, ia secara tidak langsung dapat memastikan setiap rakyat dapat bekerjasama untuk membangunkan negara. Memaknai kemerdekaan. What does independence mean for us? Kita orang Malaysia, kita nak yang terbaik, kita nak yang future lebih baik pada kita semua. Ini kita mahukan. Jadi kita nakkan semangat inilah kita tanamkan ke tiap-tiap warga negara Malaysia. Kita merdeka kali ini, kita membangunkan negara untuk membaiki, dan madani itu adalah civilization.
Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Semarak Merdeka Anjuran Parlimen Sungai Petani. Hadir bersama ahli parlimennya Dr. Mohamed Taufik Johari dan calon PH Dun Sidam Bawong Bauik. Sukar berkomunikasi di kawasan luar bandar. Itu dilema dihadapi seorang pengatua semasa mula bertugas di sebuah sekolah di Ladang 15 Hulu Selangor. Namun segalanya berubah selepas pembinaan menara pencawang di bawah Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Laporan Samsia Samsi. K. Tilagawati mengalami kesukaran berkomunikasi dengan masyarakat luar sejak mula bertugas sebagai pengetua sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil Ladang 15 Hulu Selangor. Sebelum adanya menara pencawang ini, kami tak dapat buat panggilan telefon menggunakan, walaupun ada Maxis Line, saya gunakan Maxis Line, tak dapat menggunakan panggilan telefon. Tak boleh call, memang tak ada network langsung. Kami gunakan internet sahaja. Internet sedia ada, dulu Celcom sedia ada untuk berhubung dengan orang luar. Namun dengan adanya menara komunikasi ini, kini beliau bebas untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan tidak ketinggalan jauh dari aspek teknologi terkini. Selepas menggunakan adanya tower ini, boleh buat panggilan dengan Maxis, boleh guna internet tanpa sebarang gangguan. Selepas menara ini, hubungan dengan orang luar, kami tak ada halangan langsung. Kami boleh guna, sebab saya guna Maxis kan, kami guna phone saja semasa PDP untuk menggunakan internet dalam PDP. Jadi memang sangat membantu, walaupun sekolah di pedalaman, mereka pun perlukan internet yang bagus untuk memberi PDP yang bagus kepada murid. Pembinaan menara komunikasi merupakan penyelesaian terbaik bagi mengatasi isu rangkaian komunikasi dan liputan internet jalur lebar di kawasan pedalaman. Matlamat jendela diadakan adalah satu untuk merapatkan jurang digital antara kawasan bandar dan luar bandar. Di mana di Selangor sendiri liputan 4G kita telah mencapai 99.87%. Dan speed dia pun dah mencapai average 56 megabit per second. Jadi kita tak mahu di bandar saja dapat liputan yang baik macam tu dan speed yang laju macam tu, kita juga bawa kepada kawasan-kawasan pedalaman seperti di kawasan Ladang 15 ni lah. Di Selangor terdapat 17 buah menara komunikasi dilaksanakan menerusi inisiatif Jendela Fasa 1. Manakala tambahan 14 lagi menara komunikasi di bawah inisiatif Major Contributor turut dibina bagi menangani masalah liputan perkhidmatan di kawasan penduduk jarang dan kawasan terlindung. Perkhidmatan internet kini menjadi keperluan asas kepada rakyat. Dengan adanya jendela, ia bukan sahaja memberi ruang dan peluang kepada rakyat, khususnya yang berada di kawasan pedalaman untuk memanfaatkan teknologi terkini dalam kehidupan harian mereka. Samsia Samsi, RTM. Plus Malaysia Berhad menjangkakan peningkatan trafik mencecah 1.9 juta kenderaan sempena PRU DUN ke-15 Sabtu ini. Berikutan itu, Plus akan menghentikan kerja-kerja penyelenggaraan, naik taraf atau pembinaan yang memerlukan penutupan lorong lebuh raya bermula 11 Ogos hingga 13 Ogos ini. Bagaimanapun, Pengurus Besar Kanan Operasi Plus, Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata, kerja-kerja kecemasan yang melibatkan kemalangan dan pembaikan kritikal masih diteruskan. Fasiliti Plus seperti tandas, surau serta stesen minyak di kawasan rehat dan rawat, R&R serta hentian sebelah juga akan dipastikan beroperasi 24 jam. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Saya Nurul Zahira Razi. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.